Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita telah berjaya menempuh 16 hari bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun 1441 Hijri bersamaan dengan 2020 Masihi, dan dalam bersamaan hari keempat PKP PKP fasa yang keempat. So seperti kita tahu, kalau you all letak kalender sekarang, pada 17 Ramadan di Malaysia kita akan celebrate satu hari, iaitu Nuzul Al-Quran. Actually Nuzul Al-Quran ni bukannya ada hadis beritahu 17 hari bulan tu, tapi hadis tu hadis yang tak kuat. Hadis yang kuat dia ialah ketika 10 malam terakhir bulan Ramadan. So sekarang ni bukannya Allahumma salli ala Muhammad, 10 malam terakhir bulan Ramadan tu barulah turunnya Al-Quran, bukannya pada 17 Ramadan. Tapi tak apa, kita ambil je hadis tu sebagai satu, kalau tidak kita tak tahu lah nak letak hari apa Nuzul Quran ni based on apa yang guru saya beritahu. Kita tak tahu nak letak hari apa turun Al-Quran tu, so kita ambil satu hadis yang tak berapa nak kuat. Hadis ni hadis riwayat Anas bin Malik kalau tak silap. Nanti cek balik Okay. So bila 17 hari bulan ni kita akan celebrate Nuzul Quran, dan selalunya akan ada cuti umum sebab tu. Tapi sekarang ni kita ni cuti tak cuti memang kena duduk rumah. So tak ada apa-apa lah, nak buat macam mana. Esok ada perutusan PM, so kita harap perutusan tu yang baik-baik je lah untuk kita semua, insyaAllah. Dan saya masih lagi di college dan tak tahu lagi bila boleh balik. Saya mengharapkan saya dapat balik esok lah, sebabnya kawan-kawan semua dah balik. Memang college sekarang ni dah sunyi habis lah. Tinggal 2-3 kerat je lagi. Budak international student, budak utara, dan beberapa budak Sabah kot. So budak yang duduk utara ni tak boleh balik lagi. So seperti saya dijanjikan, saya hari ni nak berkongsi tentang satu course yang saya dah join dengan Dr. Rizal. Dr. Rizal ni Dr. Rizal bin Abu Bakar. Dia merupakan lecturer Unimas, dan saya dah follow Dr. Rizal ni since first year lagi. So masa first year, masa tu join satu talk dia dekat Dewan Kristal Unimas. And then talk tu dia cerita pasal otak. And throughout the session memang dia beritahulah, ajar macam mana nak perform, nak bagi otak kita perform, apa yang kita perlu buat, apa yang kita perlu tinggalkan. So hari ni saya dah join, itu 3-4 tahun yang lepas. Berapa tahun yang lepas 4 tahun yang lepas. Course saya join tu kali pertama. And then sekarang ni saya join satu lagi course dia. Kali ni memang berbayar. Banyak agak mahal juga dia punya bayaran tu. Tapi tak apa, untuk ilmu ni bila kita invest, kita takkan rugi. Percayalah. Kalau tidak, mesti kita rugi kalau kita invest duit untuk sambung belajar. Semua tu kita perlukan duit. Tapi untuk kita invest untuk ilmu, kita takkan rugi. Okay. So saya nak kongsi sikit lah tentang apa yang saya dah belajar daripada course tu. Dia ada, itu pun tak habis lagi, dia online course. So dia cerita tentang otak, sebab yang Dr. Rizal ni dia ambil PhD, and di PhD dia banyak kaji pasal tidur dan pasal otak. So memang kita boleh percayalah, boleh sikoh lah dengan apa yang dia ajar tu, sebabnya memang kajian dia. So otak ni dia buat akronim. Untuk otak yang produktif, yang positif, yang gempak, kita perlukan TAK, otak. Okey, mula-mula apabila belajar course ni dia akan cerita dulu apa itu otak. Okey, ini kalau siapa yang ambil sains kuantitatif, siapa yang masuk FKPM, yang masuk fakulti sains kuantitatif dan pembangunan manusia Unimas, mesti akan belajar pasal
otak ni sebagai basic lah. Sebab dekat UNIMAS satu-satunya universiti yang offer sains kognitif sebab untuk course degree throughout Southeast Asia bukannya di Malaysia saja. So beruntunglah siapa yang dapat ambil sains kognitif sebagai dia punya degree, termasuklah saya. Okay, so otak kita ada empat lobe, maksudnya empat bahagian utama. Empat bahagian utama ni, yang pertama ni frontal lobe. Frontal lobe ni adalah kita punya CEO untuk bahagian kita yang thinking, semua benda yang bahagian berfikir semuanya bahagian depan. Lepas tu bahagian atas adalah parietal lobe. Parietal lobe ni adalah untuk kita punya coordination. Maksud dia macam kita coordinate balance, contoh macam kita punya science. Apabila kita ada penyakit Alzheimer, penyakit dia akan efek dekat bahagian parietal lobe. Untuk temporal lobe pula, yang ketiga ialah di bahagian telinga. Temporal lobe ni dia adalah untuk memori. Sebab tu dia otak kita ni macam dia ada relate tau. Parietal lobe ni bahagian dia untuk memori. So dia ada relate dengan parietal lobe. Temporal lobe ada relate dengan parietal lobe tadi. Tapi parietal lobe dia lebih kepada sense, pada coordination. Untuk temporal lobe memang untuk memori. And dia ada fungsi-fungsi dia yang lain, tapi saya just bagi yang core untuk setiap lobe. And untuk last sekali adalah occipital lobe. Occipital lobe adalah untuk melihat ataupun visualize. So tu empat bahagian utama untuk otak. Kenapa kita penting sangat belajar pasal otak ni? Sebabnya apabila kita ada masalah sikit dengan otak kita akan ubah personality kita keseluruhannya. Sebab itulah seorang yang ada penyakit, ada macam accident, lepas tu ada bahagian otak dia yang terluka ke apa, dia boleh berubah personality dia daripada baik tiba-tiba tukar jadi jahat. Sebabnya otak dia dah rosak. Sebab tu pentingnya kita menjaga otak ni. Sebab tu kita kena belajar pasal otak, pasal apa bahagian-bahagian yang penting. Okay, and then kalau kita nak berjaya pun sebabkan otak kita. Cara kita nak enhance our brain, apa kita punya fungsi ke tahap yang optimum. So semuanya bahagian otak. Bukannya kita nak sadar, bukannya kita kalau nak sadar sebab tu kita bahagian badan kan. Kalau kita nak pandai, semuanya bahagian otak. Okay, itulah pentingnya bahagian otak. And then untuk kita nak improve otak kita kena ada 3 benda. Tadi saya cerita pasal O kan. Sekarang ni kita ada TAK. TAK ni lah yang akan improve kita punya otak. Iaitu yang pertama ialah tidur. Tidur ni saya ambil satu je bahagian yang penting. Dia ada banyak sebabnya bayangkan TAK tu adalah 3 course. Satu course. So saya ambil yang bahagian penting untuk tidur, bahagian penting untuk A iaitu aktiviti, yang ketiga untuk kudapan. Okey, untuk tidur dia ada formula. Dr. Rizal dia buat satu formula. Satu formula tu berdasarkan dia punya akronim nama dia, Rizal. Yang pertama, kalau kita nak tidur yang efektif, kita kena R iaitu remove gadget. I kita kena inhale. Nafas kita kena guna hidung, jangan guna mulut. Kalau kita guna mulut, kita umpama tengah maraton masa tengah tidur tu, dia akan menyebabkan kita lagi penat. Lepas tu Z iaitu zikir. Sebab itulah pesanan Rasulullah SAW iaitu kita kena baca 3 kul sebelum tidur. Kita kena baca Al-Mulk sebelum tidur. And then kalau kita belajar lebih untuk dari segi tasawuf semua tu, kita kena baca lagi banyak lagi. Kita baca ayat kursi. Lepas tu ada hadis suruh kita kibas-kibas katil. Banyak lagi ada adab semasa tidur ni yang kita perlu belajar. Itu Z, zikir. Dengan kita buat benda dia macam tu, bukannya menyebabkan kita rasa macam susah lah nak tidur, kena buat banyak adab. Sebenarnya dengan kita buat zikir-zikir macam tu lah akan menyebabkan kita lagi mudah nak tidur. Ini tips yang Rasulullah dah ajar dulu, tapi orang zaman sekarang baru nak amalkan. Itu yang ketiga, zikir. Yang keempat ialah ablution, iaitu mengambil wuduk. Ada satu hadis di mana apabila kita mengambil wuduk sebelum kita tidur, akan ada malaikat yang akan menjaga kita sampai kita bangun balik. Hebatnya dengan kita mengambil wuduk. Itu yang keempat. Yang kelima ialah L, iaitu lie, cara kita tidur. Cara kita tidur selalunya orang akan meniarap. Ini mengikut kajian, orang lebih cenderung untuk tidur meniarap. Dan apa yang akan terjadi bila dia tidur meniarap, dia akan menyebabkan kedengkuran.
Sebabnya lidah dia menutup saluran nafas. So bila lidah dia tertutup, yang menyebabkan udara tu tak boleh nak masuk dengan betul. Bila udara tu tak boleh masuk dengan betul, maka akan jadilah dengkur tu yang berbunyi-bunyi masa tidur tu. Siapa yang berdengur-dengkur tu, betul-betulkan cara tidur kalian. Jadi posisi tu yang salah. Kalau posisi tu dah betul tidur mengereng ke kanan, tetapi masih lagi berdengkur, cek dekat doktor. Mungkin ada tonsil ke yang rosak, ataupun hidung ada masalah ke. Sebabnya bila kita tidur kita tak efektif, bila tidur menyarak ataupun tidur berdengkur tu menyebabkan kita punya tidur tak efektif. Apa yang terjadi? Kita akan menyebabkan badan kita tak produktif, termasuklah otak kita. Sebabnya otak kita ni memerlukan tenaga yang banyak, dan diikutkan otak kita memerlukan sebanyak 20% tenaga yang diperlukan untuk otak saja. Walaupun kita nampak otak ni macam tak buat apa, duduk je kat atas kepala, tak ada bergerak apa pun, tapi dia memerlukan 20% tenaga badan untuk otak. Sebab itulah kita perlu tidur yang selesa, yang efektif. So itu untuk tidur. Yang kedua adalah aktiviti. Aktiviti ni tiap hari kita akan mati. Kita bukan mati. Tiap hari sel otak kita akan mati sebanyak 86,000 sel. Sama ada mati ataupun rosak setiap hari. Just imagine, kita ada 86 bilion sel. Setiap hari otak kita akan mati 86,000 sel. Apa yang boleh menyebabkan otak ni tak mati? Ialah dengan kita buat aktiviti. Aktiviti ni paling kurang buat 30 minit berjalan. Berjalan je, tak payah buat apa pun, jalan je. Tapi kalau macam sekarang PKP ni tak boleh nak berjalan jauh-jauh kan. Tapi PM cakap boleh boleh jogging. So dia dah bagi kemudahan, so kita gunakanlah. Bolehlah berjalan-jalan pusing dalam 30 minit. Lepas tu settle. Perlu ke berlari? Mengikut keadaan lutut. Kalau lutut kita tu okey, so berlarilah. Dia lebih bagus lah kalau berlari tu. Tapi berjalan tu dah kira okey dah. And then untuk apabila kita buat aktiviti, dia akan menyebabkan 86,000 sel tadi tu akan kekal aktif dan kekal sihat. So itu yang bagusnya bila kita beraktiviti ataupun kita bersenam, kita senam aerobik ke. Tu sebenarnya tu bagusnya untuk badan. Dan dekat Sarawak ni dia suka zumba. Apa-apa kat Yimas ni mesti zumba je. Dia gelek-gelek dekat taman. Yang mana terasa tu harap taubat lah. Dia zumba boleh, tapi buatlah dalam keadaan tertutup ke, lebih sopan. Ni dengan makcik-makcik yang tua-tua. So dia jerit, ya Allah sedihnya. Dia macam tak sopan lah. Lepas tu buat kat taman pula, macam kami ni kat tepi tasik desa ilmu. So dia macam tak sopan lah, serius. Okay, itu untuk berjalan. And then kalau aktiviti lain lagi, kita boleh banyakkan sujud. Bila kita banyakkan sujud ni, dia akan menyebabkan otak kita lebih laju 9 kali ganda. And then 7 kali ganda ketepatan otak bila kita banyak bersujud. Sebab itulah bagusnya kita bersujud lagi-lagi bulan Ramadan ni. Banyakkan bersujud. Bila dengan banyak bersujud ni, Allah akan tingkatkan darjat kita. Sebab apa? Kita boleh letakkan tempat yang mulia di tempat yang hina. Sebab itulah Allah tingkatkan darjat kita pula. Sebabnya kita buat semua benda ibadah yang kita buat ni semuanya tak akan rugi. Betul. Kita semua ibadah yang Allah buat, yang suruh kita buat ni, kita tak akan rugi. Sama ada kita sedekah, walaupun kita nampak secara zahir yang kita sedekah keluarkan duit, kita hilang duit tu, tapi percayalah Allah akan balas dengan balasan yang lebih-lebih lagi bulan Ramadan ni. Perbanyakkan sedekah. Cara nak sedekah macam mana? Maybe kita boleh sedekah, kita keluar, kita beli kurma ke, kita sedekah dekat jiran-jiran. Pahala sedekah kita tu, dengan kita bagi orang ni makan, dia makan masa buka puasa tu, kita dapat pahala orang puasa tu. Bayangkan kita bagi sedekah dekat 10 orang, 10 orang punya puasa, pahala puasa kita dapat. Itu untuk aktiviti. Apa kena-mena dengan sedekah tadi? Semua benda ibadah tadi tu yang kita buat tak akan rugi. Itu yang kedua, aktiviti. Yang ketiga ialah kudapan. Kudapan ni banyak benda yang kita dah langgar
kita makan setiap hari ni adalah makanan yang bagi kita racun. Contoh dia, kita banyak makan dan banyak minum yang menggunakan pewarna. Sedangkan pewarna ni yang menyebabkan otak-otak kita terkesan dan dia mempunyai bahan kimia yang mempunyai radikal bebas dan boleh merosakkan tubuh badan. Contoh macam kita beli air conditioner, lepas tu kita beli Pepsi, kita beli Coca-Cola, semua tu ada bahan-bahan kimia yang boleh merosakkan badan. So kita perlu pilih makanan yang betul untuk diri kita. Sebabnya dengan kita makan benda betul ni lah, dia akan efek otak kita. Dan dia ada tiga core utama. Apabila otak kita sihat, jantung kita akan sihat. Bila jantung kita sihat, usus kita akan sihat. Maka kita tak akan dapat penyakit yang berantai tu, yang kencing manis, sakit jantung, darah tinggi. Dan penyakit paling tinggi dekat Malaysia ialah sakit jantung. So dengan kita jaga makan kita akan buat badan kita sihat dan kita dapat elak daripada penyakit. Dan saya nak berkongsi dengan you all satu link yang Dr. Rizal ajak untuk promote. Nanti lepas saya buat live ni, saya akan share link tu. Link tu memang bagus. Saya dah ada ebook untuk Neuroversity combo ebook Ramadan tu. Lepas saya buat live ni, saya akan share dekat description pasal ebook tu. Saya galakkan you all untuk langgan lah. Sebab dia sekarang daripada 300 lebih dapat offer 63%. So tinggal 129 untuk 4 buku Ramadan yang dibuat sendiri oleh Dr. Rizal. So Dr. Rizal ni dia memang well known, memang kita boleh percaya lah, sebabnya dia buat kajian lepas tu dia share. Bukan senang kita nak dapat orang kaji lepas tu share dengan kita. Dan dia ilmu dia tu bukannya dapat Google ni tau, tapi dia pergi buat kajian, dia pergi dekat Australia, dia pergi kat Harvard, dia pergi kat macam Transylvania macam tu, nama dia pelik-pelik. Nama universiti dia pergi tu. So dia dah buat kajian tu, lepas tu dia nak share dengan kita. So rugilah kalau kita tak grab the chance dengan kita ambil ilmu-ilmu yang dia dapat tu. Sebab tu lah, kalau dia letak harga tinggi tu pun tak kisah, sebabnya dia invest duit untuk ilmu tu lebih tinggi. Bayangkan dia pergi dekat overseas kot, berapa ribu dia nak habis. So dia share dengan kita ni, dia just minta sikit je untuk dia punya syarikat, untuk dia punya, lepas dia dah buat kan something, mestilah dia nak serta imbuhan. Macam kita mengajar lah, mestilah cikgu-cikgu tu nak juga gaji. Kalau let's say cikgu-cikgu semua ikhlas kerana Allah tu, tak makan lah cikgu-cikgu. So kalau nak pergi isi minyak, cakap minta je dekat peminyak tu, cakap tolong isi. Sebab saya cikgu, tak boleh kan, semua kita perlu duit juga. Sebab money macam mana ayat dia, money is everything, but money is not everything, but everything is money. Macam tu lah lebih kurang. Okay, tajuk tu ni, ada contoh makanan sunnah yang baik untuk diamalkan tak? Okay, ada dalam buku kudapan yang Ramadan tu banyak actually. Saya nak share pun sekarang dah lebih masa. Salah satu dia adalah kita banyakkan makan kacang. Walaupun orang cakap kacang tu boleh menyebabkan kita banyak naik jerawat ke apa ke, tapi bayangkan orang putih semua makan kacang enggak, tapi tak naik jerawat pun okey je. Sebabnya kita punya gaya hidup kita yang tak sihat menyebabkan kita naik jerawat, bukannya disebabkan kacang. Kacang tu baik untuk otak. Bila kita banyak makan kacang, dia akan bagi improve otak kita. Sebab itulah kacang gandum tu adalah diamalkan oleh orang-orang Yahudi tau. Kacang-kacang ni. Tapi kita dimomokkan dengan mengatakan bila kita makan kacang menyebabkan banyak naik jerawat. So kita kena check balik makanan-makanan kita ni. Okay, itu saja. So nanti saya akan share link untuk Neuroversity e-combo Ramadan tu. Dan saya harap you all grab this chance untuk ambil peluang Dr. Rizal dah share buku tu. Langganlah buku tu, sebab dia 4 buku untuk 129. Maksud dia dalam satu buku tu dalam RM30 macam tu je. So memang rugilah siapa yang tak grab this chance. Okay, itu saja perkongsian saya pada malam ni. InsyaAllah doakanlah saya hari ni adalah
hari terakhir saya buat live dekat college. Harap-harap lepas ni saya buat live dekat rumah lah. Sebab sekarang dah Ramadan ke-16 dan malam ke-17. Tinggal lebih kurang 12 hari lagi. Harap-harap dapatlah balik kat rumah, dapatlah buka puasa dengan ayah, dapatlah sahur, dapatlah tarawih sekali. Itu saja perkongsian saya pada malam ini. Semoga perkongsian saya bermanfaat untuk kalian semua dan jadi amal jariah untuk saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok pula. Assalamualaikum. Sallallahu alaihi wasallam.